Ya, silakan Muhammad. Ya, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terlebih dahulu saya nak menunjukkan ada kesilapan dalam versi bahasa Inggeris. Dia telah potong itu One Malaysia. Itu One. Perkataan One tak ada, hanya tinggal Malaysia. Okey, soalan nombor 2 saya. Terima kasih. Silakan Pak Menteri. Tan Sri Yang di-Pertua, saya pohon untuk menjawab soalan-soalan berkaitan dengan inisiatif penubuhan pasukan Formula 1 Malaysia yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Segambut dan Yang Berhormat Bagan pada hari ini bersekali dengan 10 soalan lain yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Petaling Jaya Selatan yang dijadualkan pada 27 Oktober, Yang Berhormat Kelang pada 4 November, Yang Berhormat Kota Raja pada 10 November, Yang Berhormat Gopeng pada 24 November, Yang Berhormat Kelana Jaya pada 26 November, Yang Berhormat Gombak pada 2 Disember, Yang Berhormat Pematang Pauh dan Yang Berhormat Kota Belud pada 9 Disember, serta Yang Berhormat Kelana Jaya dan Yang Berhormat Selayang pada 10 Disember 2009. Baik. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Datuk Yang di-Pertua, pasukan Formula 1 Malaysia juga dikenali sebagai One Malaysia F1 Team. Ia merupakan satu inisiatif usaha-sama yang dibiayai sepenuhnya oleh sektor swasta. Kerajaan tidak mempunyai sebarang ekuiti atau pelaburan dalam projek tersebut, sama ada secara langsung atau tidak langsung yang dibuat melalui syarikat berkaitan kerajaan. One Malaysia F1 Team ini adalah pemilikan bersama Tune Group, kumpulan NASA dan Lightspeed United Kingdom. Bagi mencapai matlamat penubuhannya, One Malaysia F1 Team telah mengesahkan modal permulaan mereka sebanyak RM168 juta dan menganggarkan bajet tahunan yang diperlukan adalah sebanyak RM308 juta bagi memastikan pasukan ini dapat bersaing seperti yang dirancang. Keseluruhan jumlah ini akan dibiayai sepenuhnya oleh para promotor serta rakan kongsi mereka iaitu Lightspeed United Kingdom. Juga melalui penaja-penaja swasta yang lain sama ada dari dalam maupun luar negara. Justru One Malaysia F1 Team tidak menjangkakan keuntungan dalam tempoh beberapa tahun pertama. Sebarang keuntungan yang diperoleh akan dilaburkan kembali bagi membina kemudahan pasukan lita antarabangsa Sepang serta bagi membiayai pembinaan pusat penyelidikan dan pembangunan dalam mempertingkatkan lagi prestasi kereta mereka. Walau bagaimanapun, keuntungan dan risiko ini juga turut bergantung kepada tempat yang akan dicapai dalam perlumbaan dan setiap kemampuan pasukan dalam menarik minat para penaja. Datuk Yang di-Pertua, sesungguhnya kemampuan bagi One Malaysia F1 Team mendapat tempat sebagai salah satu pasukan yang bersaing dalam perlumbaan Formula 1 itu sendiri adalah merupakan satu kejayaan. Ini memandangkan kita terpaksa bersaing dengan 8 lagi pasukan yang menyatakan hasrat untuk mengisi tempat tersebut. One Malaysia F1 Team telah memperolehinya dengan menewaskan pasukan-pasukan negara yang ternama yang lain dalam usaha untuk mengisi tempat di grid Formula 1 berkenaan. Mengenai manfaat serta faedah yang bakal diperolehi oleh negara, kerajaan percaya melalui penjenamaan dan kekuatan pemasaran sukan Formula 1 yang memiliki kira-kira 600 juta orang penonton menjadikan sukan Formula 1 sebagai antara sukan yang paling popular di dunia. Dengan penyiaran secara langsung setiap kali diadakan, apatah lagi ianya dipertandingkan sepanjang tahun di lokasi-lokasi strategik di seluruh benua, maka penyertaan ini mampu mempromosi Malaysia secara berterusan untuk merangsang perkembangan industri pelancongan negara. Dengan penyertaan One Malaysia F1 Team ini juga, Malaysia telah berjaya menempatkan diri dalam persaingan pasukan Formula 1, di mana jika sebelum ini Lita Antarabangsa Sepang bertindak sebagai penyedia infrastruktur, kini One Malaysia F1 Team menjadi pelengkapnya. Selain itu, One Malaysia F1 Team akan mewujudkan perkembangan serta pembinaan teknologi di antara Lotus dan Proton. Dalam masa yang sama, pakar pembuat komposit terkemuka negara iaitu Composite Technology Research Malaysia juga akan menjadi sebahagian daripada penyumbang kepada projek One Malaysia F1 Team, di mana chassis kereta One Malaysia F1 Team akan dibangunkan oleh mereka. Kita boleh berbangga dengan kereta Formula 1 yang bakal dihasilkan nanti kerana ia adalah buatan tangan tempatan, di samping komponen-komponen lain yang turut bakal dikeluarkan di Malaysia. Ini sudah tentu akan mempertingkatkan profil syarikat-syarikat pembuatan tempatan sekaligus menambah keyakinan dunia terhadap tahap kecanggihan teknologi Malaysia. Di samping itu, One Malaysia F1 Team akan memberi ruang untuk membangun dan mengembangkan bakat anak tempatan dalam bidang otomotif dan sukan bermotor. Malah,
rakyat Malaysia yang kini bekerja dengan pasukan-pasukan Formula 1 di United Kingdom dan Eropah telah mula menunjukkan minat untuk menyertai One Malaysia F1 Team. Kerajaan telah diberi kepastian bahawa komposisi pasukan ini akan terdiri daripada gandingan rakyat Malaysia dan asing dengan nisbah 30-70 bagi tahun pertama, dengan bahagian pentadbiran termasuk Ketua Eksekutif, Ketua Pegawai Keuangan, Jabatan Perundangan, Sumber Manusia, Pemasaran dan Perhubungan Awam akan diisi sepenuhnya oleh rakyat Malaysia. Apabila kemudahan yang dibangunkan di Malaysia siap dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang, nisbah ini akan berubah kepada sasaran 70-30. Bagi pemandu rakyat Malaysia pula, ia hanya akan menjadi kenyataan apabila pemandu-pemandu yang ada hari ini telah benar-benar bersedia dan mencapai kemampuan yang ditetapkan. Namun begitu, sukacita dimaklumkan bahawa bagi musim 2010, seorang pemandu negara telah dikenal pasti untuk dijadikan pemandu ujian bagi One Malaysia F1 Team ini. Bagi menjawab pertanyaan mengenai kos pembelian tanah dan pembinaan kemudahan lain, adalah dimaklumkan bahawa ia masih di peringkat perbincangan terakhir. Pihak One Malaysia F1 Team telah mendapat khidmat Rage and Partners serta pandangan arkitek dari Lita Antarabangsa Sebang untuk membuat tinjauan tapak sebelum mengemukakan cadangan mereka, yang antara lain merangkumi kemudahan Lotus M1 Racing yang akan menempatkan pusat penyelidikan, pembangunan, pembuatan bahagian-bahagian dan pengujian serta pembinaan sebuah terowong angin, iaitu wind tunnel.